Okey. Selamat petang. Saya ucapkan kepada tetamu jemputan kita pada hari ini. Sekarang ni kita bersama dengan daripada SME Corp Malaysia Negeri Sarawak secara live bersama sesi bual bicara jika tidak dipecahkan ruyung dengan tajuknya lah. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada ahli panel kita pada hari ini, iaitu daripada Bank Negara Malaysia, iaitu Encik Rantai dan juga Encik Mior Muhammad Kalis daripada Bank Rakyat. So program kita untuk SME Corp, untuk program Minggu PKS kita Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021, program ni dianjurkan bersama di Peringkat Negeri Sarawak dianjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak melalui Mindred dan juga Medec, SME Corporation Malaysia dengan kerjasama Serba Dynamic juga. So untuk sesi kupasan kita petang ni, saya ingin jemput Encik Rantai untuk berkongsi dengan kita apa bantuan ataupun apa jenis yang disediakan oleh Bank Negara lah. Dengan itu saya ingin jemput, tanpa membuang masa lagi lah, saya ingin jemput Cik Rantai untuk berkongsi maklumat-maklumat bersama PKS kita di luar sana. Okey, baik. Selamat petang dan salam sejahtera semua rakan-rakan usahawan. Hari ini saya akan mengupas sedikit tentang apa bentuk sokongan bagi usahawan yang boleh dimanfaatkan oleh para peniaga. Pertama sekali, dari segi apa yang akan saya bentangkan, saya akan meliputi tentang bantuan bayaran balik pinjaman yang baru diumumkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini, dan juga lepas itu saya akan bercakap sedikit tentang dana Bank Negara Malaysia untuk perusahaan kecil dan sederhana, dan seterusnya saya akan kongsi juga tentang bantuan-bantuan lain seperti khidmat nasihat pembiayaan, meja bantuan perusahaan mikro, skim penyelesaian pinjaman kecil dan juga platform pembiayaan pinjaman IMSME. Dan suka saya menjelaskan bahawa bantuan bayaran balik pinjaman masih tersedia bagi mereka yang terjejas, dan sektor perbankan telah menyatakan komitmen mereka untuk menghulurkan bantuan kepada individu dan juga PKS. Dan para peminjam repayment assistance atau bantuan bayaran balik pinjaman pada tahun 2021 ini tidak akan terjejas oleh dalam rekod sistem maklumat rujukan kredit berpusat, yang bermakna mereka tidak akan dinyatakan sebagai pinjaman yang di bawah pemerhatian. Dan suka saya beritahu juga, menjelaskan bahawa moratorium ini dia mempunyai kos tambahan terhadap pembiayaan, ya. Dan dengan itu para usahawan kecil dan sederhana dinasihatkan untuk meminta pihak bank menjelaskan, memberi penjelasan terperinci mengenai terma bayaran balik dan juga implikasi terhadap komitmen mereka. Dan seelok-eloknya pihak PKS nanti berbincang semula dengan pihak bank untuk menyimak atau mengubah semula terma bayaran setelah kedudukan kewangan mereka pulih. Ini bagi memastikan kos keseluruhan pinjaman tidak terlalu tinggi. Dan seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini, moratorium selama 6 bulan tersedia untuk semua individu, tak kiralah sama ada golongan B40, M40 ataupun T20, dan juga untuk semua perusahaan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan kelulusan adalah secara automatik dan tiada sokongan diperlukan semasa memohon, ya. Dan para individu dan PKS dinasihatkan untuk
menghubungi bank anda mulai 7 Julai 2021. Dan sedikit penjelasan tentang pakej bantuan ini. Seperti yang dijelaskan tadi, dokumen sokongan memang tidak diperlukan sama sekali bagi semua individu dan juga perusahaan mikro. Manakala bagi PKS cuma pengisytiharan kendiri sahaja yang diperlukan. Dan selain daripada pakej bantuan ini, bagi mereka yang tidak memilih untuk memilih moratorium ini, mereka boleh mendapatkan bantuan secara khusus daripada pihak bank yang bersesuaian dengan keperluan dan kedudukan kewangan mereka. Umpamanya untuk mengurangkan bayaran ansuran. Dan tarif mikro dan PKS kita di sini adalah seperti yang menurut definisi SME Corp Malaysia. Dan untuk bantuan ini, PKS boleh menghubungi bank mulai 7 Julai 2021. Anda boleh layari laman sesawang bank untuk mengetahui cara-cara memohon dan sertakan butiran peribadi dan butiran pinjaman anda dan pilih bentuk bantuan bayaran balik yang diperlukan. Dan kita ingin mengingatkan supaya PKS semua untuk meneliti syarat terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan oleh pihak bank. Dan pihak bank telah memberi komitmen mereka untuk memproses permohonan dalam tempoh 5 hari kalender untuk para peminjam individu ataupun 14 hari kalender untuk perusahaan mikro dan PKS. Dan sekiranya anda berhadapan sebarang kesulitan semasa berurusan dengan pihak bank ataupun tidak menerima sebarang balas dalam tempoh yang ditetapkan, sila hubungi BNM Telelink ataupun isi borang web yang kita sediakan, iaitu bnm.my/RA survey untuk membuat aduan. Kita ada dedicated officers, pegawai yang ditugaskan untuk menilai aduan yang disampaikan melalui RA survey. Dan kita juga telah membuat dalam website Bank Negara maklumat lanjut tentang bantuan bayaran balik pinjaman, dan orang ramai dan PKS boleh merujuk kepada website Bank Negara Malaysia, iaitu di www.bnm.gov.my/RA. Dan selanjutnya saya ingin kongsi tentang 8 dana Bank Negara Malaysia untuk perusahaan kecil dan sederhana. Yang pertama adalah DRF, Disaster Relief Facility, untuk tahun 2021 bagi mereka yang terjejas oleh banjir di kawasan yang telah dikenal pasti oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara sebagai kawasan bencana banjir. Dan jumlah pembiayaan maksimum adalah sehingga RM500,000 untuk PKS dan RM75,000 bagi perusahaan mikro. Maklumat lanjut boleh dapati di website kita juga. Dan tempoh permohonan boleh dibuat dan ini akan diteruskan, bantuan ini diteruskan sehingga 31 Julai 2021 ataupun setelah peruntukan itu telah habis digunakan atau mana-mana yang lebih awal. Dan terdapat juga perlindungan jaminan oleh pihak CGC. Yang kedua tentang bantuan pemulihan bersasar TRRF, iaitu untuk PKS dalam sektor perkhidmatan yang terjejas oleh MCO ni, Perintah Kawalan Pergerakan, sejak bulan Jun 2020, dan ini merangkumi pelbagai sektor perkhidmatan terpilih yang disenaraikan, antaranya ialah perkhidmatan peribadi, perkhidmatan makanan dan minuman, kesihatan dan sosial, perdagangan burung dan runcit, seni, hiburan, rekreasi, serta perniagaan-perniagaan perkhidmatan lain. Dan untuk dana ini ianya hanya untuk tujuan pembiayaan modal kerja sahaja, dan saiz pembiayaan adalah sehingga RM500,000 bagi setiap PKS,
manakala bagi perusahaan mikro sehingga 75,000 sahaja. Yang seterusnya ialah dana untuk kemudahan teknologi tinggi, iaitu aspirasi pelaburan nasional. Yang ini juga untuk PKS dalam sektor-sektor yang terpilih, antaranya dalam pergelangan perkhidmatan ialah sektor E&E, elektrik dan elektronik, sektor chemical, pengeluaran bahan kimia, termasuk juga farmaseutika dan refined petroleum. Yang selanjutnya ialah seperti optika dan peralatan optika dan saintifik, perubatan, jentera dan peralatan, ujian maklumat dan khidmat R&D. Dan untuk dana ini dia boleh digunakan untuk tujuan modal kerja serta untuk perbelanjaan modal capex lain. Dan saiz pembiayaan adalah sehingga 1 juta bagi tujuan modal kerja dan 5 juta bagi tujuan perbelanjaan modal. Tempoh bayaran balik pinjaman adalah sehingga 7 tahun maksimum. Selanjutnya ialah tentang kemudahan perusahaan micro enterprise facility. Yang ni seperti yang jelaskan, bila kita tarifkan mikro di sini ialah ianya mengikut apa yang dinyatakan oleh Majlis Pembangunan Usahawan, dan ini termasuk juga mereka yang bekerja sendiri, bekerja sambilan atau iaitu gig worker yang menggunakan platform digital serta program IT card. Dan boleh digunakan dana boleh digunakan untuk tujuan modal kerja dan juga pembelanjaan modal. Maksimum pembiayaan ialah sehingga 50,000 saja bagi setiap perusahaan ataupun usahawan mikro, dan tempoh bayaran balik adalah sehingga 5 tahun. Dan seperti dana lain juga, permohonan perlu dilanjutkan, disampaikan terus kepada institusi kewangan yang terlibat, dan institusi kewangan yang terlibat akan membuat penilaian tentang kelayakan para pemohon. Selanjutnya ialah kemudahan agro makanan, agro food facility, dan jumlah pembiayaan untuk dana ini ialah 5 juta sehingga 5 juta, dan kadar pedah pun sangat rendah, iaitu 3.75% tahun saja, dengan tempoh maksimum pembiayaan yang agak panjang, iaitu sehingga 8 tahun. Dan ini adalah PKS yang memenuhi kriteria, antaranya berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat, dan mereka haruslah warga negara yang bermastautin di Malaysia. Dan dana boleh digunakan untuk tujuan sama ada pelajar modal kerja ataupun untuk membangunkan projek agro makanan. Seterusnya ialah kemudahan otomasi dan digital PKS dengan jumlah pembiayaan maksimum sebanyak 3 juta dan kadar pembiayaan 400 tahun, dan serta tempoh pembiayaan yang sangat panjang sehingga 10 tahun. Dan seperti mana dana lain juga, ianya perlu dimohon dikemukakan terus kepada institusi kewangan peserta. Bila kita masukkan institusi kewangan peserta ini, termasuklah bank-bank perdagangan, bank-bank Islam, dan juga institusi kewangan pembangunan yang dikawasi oleh bank negara. Dan selanjutnya ialah skim pembiayaan pelancongan bencana yang disediakan dalam pakej pelan jana semula ekonomi negara sebelum ini. Dan ini merangkumi jumlah pembiayaan sebanyak 1 bilion, dan dibuka kepada PKS yang terlibat secara langsung dengan sektor yang pelancongan teras dan juga sektor yang kaitan dengan pelancongan. Umpamanya penginapan, agensi pelancongan, mereka yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan untuk pelancong, medical tourism, pelancongan perubatan, dan serta juga untuk yang mereka yang terlibat dalam aktiviti
mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran. Juga bimbingan perkhidmatan kewangan yang mana iaitu mereka yang terlibat dalam pengendali tukaran wang asing bagi yang mana memudahkan aktiviti pelancongan serta juga aktiviti runcit, rekreasi dan kesihatan yang berkaitan dengan pelancongan. Untuk dana ini terdapat 12 bank yang terlibat seperti yang ditunjukkan dalam slide, antara lain ialah Apin Bank, Apin Islamic, CIMB, M-Bank, Public Bank, Public Islamic, Bank Islam, SME Bank, Maybank, BSN, ISB Bank, Bank Muamalat dan juga Hong Leong serta Alliance. Dan juga adalah PTF. Dengan PTF ini dia sehingga pinjaman dia sehingga 300,000 bagi setiap PKS, manakala bagi perusahaan mikro pula dia sehingga 75,000 sahaja. Kadar faedah adalah rendah iaitu 3.5% setahun dengan tempoh bayaran balik selama 7 tahun. Dan apabila anda mendapat dana ini juga, anda boleh juga memohon untuk menangguhkan bayaran balik selama minimal 6 bulan. Sebab memandangkan kita pun faham pada waktu ini aktiviti pelancongan masih tidak dapat dijalankan dengan baik. Dan seterusnya adalah kemudahan untuk semua sektor ekonomi yang ini terbuka kepada semua peniaga, usahawan di dalam semua bidang ekonomi. Tak kiralah pengeluaran, perkilangan, pertanian, perkhidmatan ataupun mana-mana aktiviti ekonomi dengan jumlah pembiayaan maksimal selama 5 tahun dan tempoh bayaran juga selama jumlah bayaran maksimal 5 juta dan jumlah tempoh bayaran maksimum sehingga 5 tahun. Untuk digunakan bagi tujuan perbelanjaan modal ataupun modal kerja. Jadi untuk butiran mengenai dana untuk PKS ini juga kita sediakan di laman web kita. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan boleh melayari bnm.gov.my/covid-19. Di situ kita paparkan segala bentuk maklumat berkaitan dengan bantuan yang telah saya nyatakan. Dan untuk bantuan lain, saya mulakan dengan tentang khidmat nasihat pembiayaan iaitu MyKNP. Yang ini dilancarkan sudah kalau tidak silap saya dari tahun lepas lagi, dan dia memberikan bantuan dari segi khidmat nasihat bagaimana untuk membantu para usahawan yang tidak berjaya untuk mendapatkan pinjaman supaya mereka dapat diberikan khidmat nasihat apa yang boleh mereka buat, kenapa pinjaman mereka ditolak dan bagaimana mereka boleh memperbaiki kedudukan mereka ataupun laporan kewangan mereka untuk membolehkan mereka melayakkan diri untuk mendapatkan pinjaman pada masa depan. Dan khidmat nasihat ini disediakan oleh CGC, Credit Guarantee Corporation, dan para usahawan dinasihatkan untuk hubungi CGC untuk mendapatkan khidmat nasihat sekiranya permohonan mereka untuk mendapatkan pinjaman perniagaan tidak berjaya. Dan juga ini dilancarkan dan dikenalikan oleh AKPK iaitu Meja Bantuan Usahawan Mikro. Dan dia banyak menawarkan khidmat nasihat dan pendidikan kewangan secara percuma pada pengusaha mikro. Dan untuk tujuan ini pengusaha mikro boleh menghubungi penasihat kewangan AKPK
dan dengan membuat temu janji terlebih dahulu. Dan mereka micro enterprise yang layak ialah mereka yang mana jualan tahunan kurang daripada 300,000 atau pekerja sepenuh masa yang mana pekerja sepenuh masa micro enterprise tersebut adalah kurang daripada 5 orang. Dan suka saya mengingatkan bahawa AKPK tidak pernah melantik mana-mana ejen atau pihak ketiga untuk memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi jika para usahawan di approach atau dihubungi oleh pihak ketiga untuk memberikan perkhidmatan seperti ini dan mengatakan mereka mewakili AKPK, itu adalah sebenarnya tidak benar. Sebaik-baiknya adalah hubungi AKPK secara terus. Dan selanjutnya yang ditawarkan oleh KPK ialah skim penyelesaian pinjaman kecil. Skim ini pun telah diserahkan kepada AKPK untuk mengendalikannya. Ini bagi PKS yang menghadapi masalah pembiayaan kewangan dengan institusi kewangan. Bantuan yang disediakan ialah dalam bentuk penyusunan dan penjadualan semula pembiayaan sedia ada. Dan orang PKS yang layak ialah mereka yang ada pembiayaan kewangan dari institusi kewangan yang menyertai SPBK seperti iaitu semua bank perdagangan, bank Islam dan juga institusi kewangan pembangunan seperti Bank Rakyat, Bank Bangunan, Agrobank, BSN, Exim Bank dan juga SME Bank. Dan yang terakhir sekali ialah platform pembiayaan perniagaan yang pertama di Malaysia, iaitu IMSME. Apa yang platform ini buat ialah dia memberikan informasi mengenai pilihan pembiayaan terkini dengan pantas, iaitu dan boleh diakses pada bila-bila masa di mana saja. Dan dekat sini PKS boleh mencari pinjaman pembiayaan perniagaan yang sesuai dengan pelbagai bank-bank panel yang menyertai platform ini. Jadi matlamat ISME ini dia adalah untuk memudahkan para usahawan supaya tidak payah untuk menghubungi banyak-banyak bank. Jadi anda boleh pergi ke platform ini saja, satu platform, dan anda akan bank yang berminat nanti dia akan menghubungi usahawan tersebut, pemohon tersebut. Jadi sangat mudah, tak perlu kita pergi ke bank tu tanya dan membuat perbandingan dengan begitu banyak bank. Sebab platform ini sendiri telah menyediakan kemudahan tersebut. Dan setakat ini ada 26 institusi kewangan yang terlibat, 3 agensi serta 15 sumber kewangan alternatif dalam program ini. Dan sekiranya ada tuan-tuan, puan-puan ada menghadapi masalah mengenai repayment assistance atau ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang dana-dana yang ditawarkan oleh Bank Negara Malaysia melalui institusi kewangan peserta, tuan-tuan boleh merujuk pada website kami, iaitu www.bnm.gov.my/covid-19. Dan berhubung dengan bantuan bayaran balik pinjaman itu, kalau ada berhadapan dengan sebarang masalah, kesulitan ataupun tidak puas hati dengan perkhidmatan dengan jawapan balas yang diberikan oleh pihak bank, anda boleh mengukakan maklum balas melalui bnm.my/RA survey. Kita akan cuba bantu dengan sedaya upaya. Sekian. Okay, alright. Terima kasih Cik Rantai. So information yang sangat berinformasi. Saya boleh simpulkannya kat sini. Tapi yang saya rasa yang mungkin menarik audience kita mungkin about moratorium. Lepas tu one stop center.
IMSME. Yang ni pun untuk semua usahawan pergi satu tempat dan dapatkan maklumat lah. Yeah. Okey, AKPK dan juga CGC juga sangat membantu. So far kita belum ada apa-apa soalan daripada kita punya kita punya audience. Cuma ada satu soalan, untuk bisnes kedai makan boleh tak? Tapi I'm not really quite sure what is actually yang dia cuba sampaikan. Tapi nanti nak check sitos macam mana pula. Mungkin berkaitan dengan bantuan kod di bawah program-program bank negara. Untuk repayment assistance tu, dia tidak memerlukan sebarang bentuk dokumen sokongan untuk moratorium tu ya. Jadi itu tidak perlu sebenarnya. Tapi untuk dana lain dan dana lain itu dia adalah dana bank negara itu adalah takluk pada penilaian institusi kewangan peserta. Okey, baik. So maksudnya PKS di luar sana kena pergi berjumpa secara terus dengan bank-bank yang berkaitan lah. Ya, saya elok-eloknya semak di laman web bank tersebut sebab mereka akan bagi maklumat terkini mengenai cara-cara memohon dan bentuk FAQ, frequently asked question, dia akan salurkan melalui website bank masing-masing. Jadi dekat situ kita boleh dapat maklumat yang terbaru untuk panduan mereka. Okey. Baik. Okey, mungkin nanti kita akan ada soalan-soalan yang coming up, tapi untuk kita teruskan kita punya sesi Bual Bicara Petani, kita akan terus kepada panel kedua kita. Cik Mior Muhammad Khalis, iaitu Ketua Seksyen SMEC Bank Rakyat. Tanpa mengelengahkan masa, saya jemput Cik Mior untuk menyampaikan maklumat. Okay, terima kasih kepada Puan Florence daripada SME Corp. Saya bagi pihak SMEC Sarawak. SMEC adalah SME and Cooperative under Bank Rakyat untuk cawangan Sarawak lah. Okay. So tajuk yang kita dibagi untuk petang ni adalah jika tidak dipecahkan ruyung, betul Okay. So saya tengok ruyung ni dari segi lebih simbolik lah Okay, kita buat session ni lah. Betul. Sebab kita nak tahu apa yang disediakan agensi tu. Betul. So pada saya tengok benda ni mungkin kita boleh tengok dari banyak aspek lah Okay, tapi pada saya boleh tengok pada kekangan modal ataupun bentuk perniagaan yang usahawan jalankan lah. Okay. Kalau maksudnya kalau katakan kita ada peluang untuk kembangkan perniagaan tapi kita tak berusaha untuk mecahkan ruyung tu. Saya tengok dari segi bentuk macam tu lah Okay. Kita nak ubah bentuk kita punya perniagaan, maksudnya ubah platform kita berniaga tu dengan mendapatkan lebih banyak sumber-sumber pembiayaan modal untuk kita berkembang maju dan berdaya saing. Sebab kadang-kadang mungkin antara faktor-faktor yang menyebabkan benda ni yang mana kita tahu dari segi kebiasaannya mungkin berdasarkan daripada sifat malu ataupun anggapan-anggapan negatif, tak nak pergi berjumpa dengan pihak bank untuk dapatkan maklumat mengenai pembiayaan. Ataupun ada juga setengah peniaga tu ataupun usahawan, dia tak pasti macam mana cara nak jumpa dengan bank ataupun keperluan yang perlu disediakan dari segi pihak peniaga lah, usahawan Okay. So sebelum saya teruskan saya punya perkongsian pada petang ni, saya nak ucapkan bagi pihak Bank Rakyat, saya nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada pihak SME Corp kerana telah berusaha menyediakan platform ni, platform digital untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkaitan package pembiayaan yang ada dekat Bank Rakyat. So sama macam SME Corp, Bank Rakyat adalah salah satu institusi yang berada di bawah MEDEC, iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi,
yang sekarang ini dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bin Tunku Jaafar sebagai Menteri Medek. Dengan adanya platform sebegini diharapkan dengan sedikit sebanyak kita dapatlah membantu para usahawan yang kebanyakannya terkesan dengan keadaan ekonomi semasa akibat pandemik COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah merubah landscape kehidupan dan sosioekonomi kita. Okay, PKS yang secara dasarnya menjadi nadi ekonomi sesebuah negara yang menyumbang dari segi peluang pekerjaan dan pendapatan adalah golongan yang amat terkesan ataupun terjejas oleh COVID pandemik sekarang ni. Okay, so sebagaimana yang kita maklum, syukur Alhamdulillah pihak kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif tertentu semenjak tercetusnya pandemik COVID-19 ni daripada tahun lepas, okay, untuk membantu para usahawan-usahawan yang terkesan. Okay. Untuk memastikan kelangsungan tersebut, okay, Bank Rakyat juga tak terlepas untuk bersama-sama bergabung tenaga bersama pihak kerajaan untuk membantu memastikan kelangsungan para usahawan, terutamanya golongan PKS lah. Okay, itu tujuan dan matlamat untuk kita berkongsi pada petang ini. Okay, so sebelum kita meneruskan ni, saya nak ambil kesempatan sedikit sebanyak untuk berkongsi sedikit mengenai latar belakang Bank Rakyat lah, apa yang kita ada. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, okay, Bank Rakyat telah ditubuhkan pada tahun 1954. Okay, 3 tahun sebelum negara kita mengisytiharkan kemerdekaan. Okay, pada 1954, jadi maksudnya kita dah 67 tahun berada dalam sistem kewangan negara kita. Okay. Daripada tahun 1954, maksudnya kita beroperasi dalam bentuk window lah. Kita ada dua platform, maksudnya kita ada buat konvensional, kita ada buat Islamic. Tapi bermula pada tahun 2002, Bank Rakyat telah mengambil keputusan untuk menjadi sebuah bank yang patuh syariah sepenuhnya pada 2002. Okay, itu titik tolak di mana Bank Rakyat mengubah kita punya dasar operasi. Bermula pada tahun 2002 kita dah tak ada buat conventional product lagi lah. So maksudnya daripada 2002 tu kita memang fokus under syariah compliant product aja. Okay, so dalam slide ni juga kita boleh tengok jumlah-jumlah yang dipaparkan. Ini untuk kita berkongsi lah apa yang kita dah capai dan apa yang kita kongsikan balik dengan rakyat Malaysia. Okay, selain daripada peruntukan zakat yang kita keluarkan setakat ini dah lebih daripada 371 juta, Bank Rakyat juga ada menyumbang untuk pembangunan koperasi-koperasi negara. Okay, seperti yang tertera kat sini, kita ada menyumbang sebanyak 34 juta untuk tabung amanah pendidikan koperasi dan juga sebanyak 17 juta untuk kumpulan wang simpanan pembangunan koperasi. Ini adalah salah satu inisiatif ataupun cara lah untuk Bank Rakyat berkongsi dan menyumbang balik untuk memastikan pembangunan ekonomi dalam negara secara menjajah untuk bantu kebanyakan usahawan yang kita ada lah. So sebelum ini kebanyakannya yang kita semua seperti mana yang kebanyakan ramai yang tahu, Bank Rakyat memang terkenal lah dengan dia punya skim pembiayaan peribadi yang efisien, apa yang kita tawarkan. Okay. Tapi saya nak kongsi kat sini, Bank Rakyat sebenarnya ada juga menyediakan package pembiayaan untuk usahawan-usahawan. Sebab tu dekat ujung tu kita boleh tengok kita sehingga kini kita ada 10 SMAC Business Center ataupun SME dan Koperasi Business Center di seluruh Malaysia. Okay. Yang ini adalah pejabat-pejabat khusus yang akan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat berurusan untuk mendapatkan package pembiayaan.
Tapi selain daripada 10 SMAC Center yang kita ada di seluruh Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh berjumpa pegawai-pegawai kami di seluruh cawangan seluruh negara. Okay. Yang mana di cawangan juga tuan-tuan dan puan-puan dapat mendapatkan maklumat-maklumat lah mengenai pakej pembayaran yang kami ada. Okay, kat sini saya nak berkongsi sikit apa yang kita ada sepanjang pandemik daripada tahun lepas, apa yang Bank Rakyat telah usahakan untuk membantu usahawan-usahawan. Program BRKS lancarkan semasa PKP 1.0 Mac 11 bagi pembayaran sebanyak RM700,000 dan kos kita BRKS dapat membantu sebanyak RM7,400 usahawan untuk kecil sebanyak dan juga so kita tengok apa yang kita ada untuk tahun 2021. Terus kelangsungan daripada BRKS yang kita ada. Kita telah menyambung lagi kita punya pakej pembiayaan dengan BR Flexi dan Rakyat TE. Okay. BR Flexi adalah continuation daripada BRKS tadi. Tadi kita bagi RM300,000 maksimum. Ini kita punya dana sebanyak RM500 juta. Setiap peminjam maksimum RM1 juta. Untuk rakyat tu ini adalah untuk usahawan-usahawan mikro. Usahawan-usahawan yang informal. Ini menunjukkan komitmen rakyat dalam membantu usahawan-usahawan semenjak terjadinya COVID-19 ni lah, macam ni kita nak bantu usahawan. Okay, so sekarang saya nak kongsi berkenaan dengan pakej pembiayaan yang kita ada dekat Bank Rakyat untuk usahawan mikro, PKS dan koperasi. Ini adalah 4 yang utama lah, okay, pakej pembiayaan yang kita ada. Macam saya cakap tadi tu, BR Flexi, apa yang kita ada sekarang, ini adalah continuation daripada yang tahun lepas. Tahun lepas kita ada BR Cash. BR Cash kita bagi maksimum sampai RM300,000 untuk satu pelanggan. Ya, dengan tempoh pembiayaan selama 5 tahun. Dan kita bagi moratorium, automatic moratorium selama 9 bulan. Maksudnya bila kata customer pelanggan memohon ataupun mendapat bantuan pinjaman under BR Cash, okay, RM300,000 tu, tempoh 9 bulan dia tak bayar-bayar, bulan ke-10 baru dia start bayar. Okay. And then continuation daripada BR Cash tu, untuk tahun ni kita bagi BR Flex, okay, kita enhancekan package kita punya BR Cash tu. Kalau dulu kita bagi sampai RM300,000, ini untuk usahawan yang layak berdasarkan kelayakan tertentu. Okay, kita boleh bagi under BR Flex, kita boleh bagi sampai RM1 juta. Okay, mengikut kelayakan pelanggan lah. Okay, ikut kemampuan untuk dia bayar balik. Okay. Ini kita buka untuk sama juga under mikro, untuk usahawan kecil dan sederhana dan juga koperasi. Okay, bukan kata kita spesifik untuk kluster usahawan yang tertentu lah. Kita cover semua lah basically. Okay. So under BR Flex yang kita perlu ingat, bantuan kemudahan pembiayaan maksimum RM1 juta, tempoh pembiayaan sama, kita boleh bagi sampai 7 tahun under BR Flex. Okay, dengan moratorium selama 9 bulan. Okay. Maksudnya gini, kalau katakan pelanggan dapat under BR Flex RM1 juta,
bulan ke-10 baru dia start bayar untuk pinjaman ni. Maksudnya kalau katakan dalam keadaan sekarang pandemik, keadaan ekonomi tak menentu, sekejap buka, sekejap tutup dengan MCO yang di-enforce oleh kerajaan, sekurang-kurangnya bila adanya bantuan keuangan macam ni, pembiayaan macam ni, usahawan-usahawan dapat buat planning lah untuk bergerak maju lah. So selain tu kita ada Rakyat TUI. Ini untuk membantu usahawan-usahawan informal. Maksudnya usahawan-usahawan kecil yang tak berdaftar. Ada yang macam kalau kat Sarawak ni kita banyak macam dekat Pasar Minggu. Mungkin dia cuma bayar permit yang kecil-kecil ni. Yang mungkin macam berniaga warung aja. Ini yang kita masukkan under Rakyat TUI. Untuk bantu usahawan-usahawan yang informal. So tadi Encik Rantai daripada negara pun ada berkongsi berkenaan dengan TRRF. Ini adalah pakej pembiayaan PKS di bawah dana BNM. Dengan kelebihan 6 bulan moratorium. Walaupun 6 bulan tinggal lagi, ini bergantung dengan dana yang kita terima daripada bank negara lah. Untuk TRRF kita ada allocation sebanyak 100 juta. Yang mana kita bermula daripada bulan Januari tahun ni. Untuk Bank Rakyat, TRRF akan habis kempen pada 31 Disember tahun 2021. Tapi dia bergantung dengan dana yang kita terima lah. Maksudnya walaupun package tu sampai 31 Disember, dia bergantung pada dana tu. Kalau dana tu habis awal, kita akan habis awal untuk TRRF. Maksudnya kalau dana tu dah fully subscribe lah kiranya. Dah sampai 100 juta kita dah dapat tawarkan lagi lah. Walaupun baru kata bulan 7. Tapi insyaAllah sambutan yang baik, kita tinggal sikit lagi lah untuk TRRF ni. So dia first come first serve basis. And then yang selanjutnya apa yang kita ada adalah skim jaminan modal kerja. Ini kita bekerjasama dengan SJPP. Maksudnya kalau pada usahawan yang tak ada modal ataupun tak ada dari segi yang selalu kita cakap security lah. Itu yang selalu usahawan tahulah. Bila kata nak pergi dapatkan pinjaman, bank mesti tanya dulu apa security yang ada. So kalau katakan, bukannya kata tak ada security tu tak dapat jumpa bank, boleh kita jumpa, kita bincang dulu. Sebab dekat bank pun ada banyak pakej-pakej pembiayaan yang kita ada. So salah satu yang kita boleh bantu adalah melalui jaminan korporat yang disediakan oleh SJPP lah. So under BR Flex tadi, ini adalah dia punya lebih mendalam lah. Untuk golongan usahawan yang diklasifikasikan dalam mikro, kadar keuntungan kita chargekan sebanyak 9.5%. Ini adalah kadar rata. Kalau kita tengok, kita convertkan balik dia kepada effective rate adalah bersamaan dengan 15.12% lah. Ini berdasarkan baki bulanan. So makin cepat kita bayar kita punya pembiayaan tu, makin kurang lah dia punya ni. Untuk tempoh pembiayaan selama 5 tahun, termasuk dengan tempoh 9 bulan moratorium tu. Had pembiayaan sebanyak RM50,000. So under BR Flex untuk usahawan mikro kita boleh bantu sampai RM50,000. Di bawah package ni lah. Untuk usahawan kecil dan sederhana, kita akan bagi sampai 1 juta maksimum. Tapi bergantung dengan kadar keubayan untuk bayar balik lah. Bukan kata kita cakap 1 juta tu dapat 1 juta. Itu tertakluk kepada kemampuan, ataupun bila kata kita terima permohonan tu nanti kita akan menilai lah. Dan kadar pembiayaan adalah pada kadar pinjaman asas plus 1%. 1% di atas kadar pembiayaan asas. Untuk tempoh 7 tahun, under moratorium untuk PKS kita bagi 7 tahun. Tadi untuk mikro kita bagi 5 tahun.
Untuk PKS kita bagi 7 tahun, moratorium period sama. Tempoh moratorium kita bagi 9 bulan juga. Okay. And then untuk koperasi sama juga, kita bagi maksimum 1 juta, 7 tahun, 9 bulan moratorium. Cuma dia punya kadar keuntungan tu ada bagus sikit. Kita bagi kadar pinjaman asas campur zero, campur kosong. Maksudnya kita cuma charge pada kadar pinjaman asas sajalah. Okay, so untuk BRFlex, perbezaan cuma dekat micro 5 tahun berbanding PKS dan koperasi kita bagi sampai 7 tahun. Tapi dari segi tempoh moratorium dia sama. Semua kluster tu sama ada micro ke PKS ataupun koperasi, moratorium dia 9 bulan. Tak ada beza So untuk BRFlex ni kita punya dana keseluruhan 500 juta. Okay. Tempoh yang kita bagi untuk program ni bermula daripada 1 Mei sampai 31 Disember lah. Maksudnya whichever come first lah, yang mana dulu. Okay. Kalau katakan dana yang kita peruntukkan 500 juta ni habis awal sebelum 31 Disember, kita dah tutup lah program. Okay. Tapi kalau katakan dana tu masih ada sampai 31 Disember, itu kita kena tengok macam mana pihak pengurusan punya keputusan lah. Okay. So ini kita nak memetik sikit apa yang disampaikan oleh kita punya Menteri Medak, okay, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, yang mana mengikutkan fakta kita ada hampir 2 juta peniaga di seluruh Malaysia yang belum mendaftar dan memiliki lesen perniagaan yang sah. Maksudnya ini yang kita cakapkan tadi tu, yang apa ni, usahawan yang informal. Ini yang kita masukkan untuk under rakyat to E, yang kita cuba bantu lah. Untuk yang hampir 2 juta ni, ini dia punya platform. Pakej pembiayaan under rakyat to E adalah untuk usahawan informal, untuk bagi peluang peniaga-peniaga informal ni mendapatkan sokongan pembiayaan untuk terus berdaya saing. Okay, dari segi ciri-ciri produk tu sama lebih kurang mikro dari tu. Kita punya kadar keuntungan yang kita chargekan adalah 9.5%. Okay, and then tempoh pembiayaan selama 3 tahun saja. Okay, had pembiayaan maksimum RM5,000 saja. Sebab ini adalah simple produk, kita tak ada minta kompleks dokumen. Sebab tu dia punya dari segi business structure tu sendiri pun tak kompleks. Dia pun tak ada daftar kan. Okay. And then kita akan dari segi kelebihan package rakyat tu ini, kita tak banyak, selain tak minta banyak dokumen tadi, okay, kita juga akan bantu usahawan-usahawan dengan provide program-program keusahawanan secara percuma. Macam sekarang yang tengah berlangsung, kita bekerjasama dengan InScan, kita bagi kursus selama 2 hari untuk usahawan-usahawan informal ni. Okay, maksudnya dari segi kursus asas keusahawanan tu untuk bagi dia exposure, pendedahan dari segi perniagaan lah. Dia bukan aja dari segi keuangan, dia juga bagi pendedahan dari segi merencana perniagaan, kembangkan perniagaan, cabaran-cabaran yang ada. Okay. And then untuk rakyat tu ini, usahawan-usahawan yang membayar tepat pada masanya, kita akan bagi 20% rebate sebagai galakan. 20% rebate sebagai galakan ni daripada nilai keuntungan yang customer tu bayar. Tapi dengan syarat lah, kena bayar tepat pada waktu dia lah. Jangan ada skip-skip. Itu dia punya syarat. Okay. And then selain itu kita ada bagi perlindungan takaful. Maksudnya kalau katakan kita tak minta lah, tapi in case kalau berlaku benda-benda yang tak baik, okay, yang boleh di cover oleh perlindungan takaful akan selesaikanlah pembiayaan tu. Maksudnya waris tak perlu risau lah. Okay. Ini kelebihan rakyat tu punya produk. Okay. So sama peruntukan yang kita ada untuk rakyat tu 50 juta. Okay. Tapi package ni kita bagi lama, daripada Mei, bulan Mei this year sampai Disember 2025.
Tempoh tu panjang sikit lah sebab jumlah pembiayaan pun tak besar. So ini skim jaminan modal kerja. Ini yang cakap tadi tu, kalau katakan usahawan-usahawan yang dia ada kemampuan untuk daya saing, untuk kembangkan perniagaan dia, tapi kadang-kadang dia ada kekangan dari segi modal ataupun dari segi cagaran untuk pembiayaan. Tak ada juga kata bila kata pelanggan tu dia tak ada cagaran tu tak boleh minta pembiayaan. Salah sebab kadang-kadang yang saya selalu dengar usahawan ni bila dia kata nak jumpa bank mesti ada cagaran. Tak, bukan macam tu. So untuk modal kerja kita boleh bagi pembiayaan sebanyak sampai maksimum 10 juta. Sama kat tadi ini basic, kalau bergantung pada kemampuan untuk bayar balik lah. And then kelayakan dia daripada semua sektor yang bergerak di bawah perusahaan kecil dan sederhana. And then untuk kadar yuran 1% setahun tu adalah atas nilai yang dijamin oleh SJPP. Bukan kata dari segi kadar pinjaman. Ini adalah sampingan on top of kadar pinjaman. Ini adalah 1% tu adalah untuk jaminan. And then untuk Bumi Putra, under package ni kita ada bagi pembiayaan maksimum sampai 3 juta. Sama juga untuk semua sektor. Yang bagusnya satu advantage untuk yang package under Bumi Putra ni, kadar yuran dia sebanyak 0.75%. Rendah sikit. And then kepada peniaga-peniaga yang baru memulakan perniagaan, kita ada bantuan kewangan sebanyak maksimum 500,000 untuk satu usahawan, untuk setiap usahawan. Yang minimum dah beroperasi kurang-kurangnya 6 bulan. And then kalau katakan dia dah lebih 2 tahun tu, kita dah tak panggil dia startup lah. Kalau dah lebih 2 tahun tu, kita assume dia dah boleh survive lah. And then ada startup pun sama. Nilai kadar yuran untuk jaminan tu 0.75% juga setahun. Ini apa yang Cik Rantai dah tegangkan tadi. Kita bekerjasama dengan bank negara, yang mana kita terima dana daripada bank negara untuk TRF. Kita bagi moratorium untuk tempoh 6 bulan. Sebab ini dana daripada bank negara, kadar keuntungan kita dah ditetapkan oleh bank negara. Kita charge pada 3.5%. Tempoh pinjaman maksimum 7 tahun dengan moratorium 6 bulan. Had pembiayaan 75,000 minimum untuk mikro. Maksimum untuk mikro 75,000. And then jaminan perlindungan, ini dia bagi, maksudnya dari segi perusahaan tak perlu nak risaulah sama ada cagaran ke tak ada, sebab benda ni memang dah di-packagekan sekali. Maksudnya kalau apply under TRF, SJPP tu automatic. Untuk mikro kita cover sampai 90%, untuk PKS 80%. Yang beza dia cuma dekat PKS, tempoh pembiayaan 7 tahun dengan maksimum pembiayaan 500,000. Selain kita membantu usahawan-usahawan dari segi package pembiayaan, kita juga ada program-program pembangunan usahawan. Maksudnya dekat Bank Rakyat ni kita tak adalah kata nak bantu usahawan dari segi pembiayaan, dari segi duit aja. Bila kata kita bagi tu, kita nak sama-sama berkembang maju dengan usahawan-usahawan yang ada dengan kita. Maksudnya kita secara tak langsung kita nak usahawan-usahawan ni bukan aja kekal ada, tapi lebih dapat berkembang. Dari segi tak langsungnya dia dapat pastikanlah program untuk jual bayaran balik tu tak ada masalah. Ini kita ada pembangunan usahawan, ada pembangunan usahawan, kita ada kursus asas keusahawanan. Ini yang sedang berlangsung lah, daripada masa ke masa lah. Untuk kursus asas keusahawanan ni biasanya kita akan bekerjasama dengan InScan lah. Macam baru ni kita ada buka, alhamdulillah sambutan daripada negeri Sarawak saja amat baik. Kita target dalam 100 peserta, tapi yang kita dapat lebih daripada 500 peserta yang berminat untuk bersama kita dalam program
asas keusahawanan ini. Selain proses kursus asas keusahawanan, kita akan sambungkan lagi dengan surviving the new norms. Ini menempuhi cabaran di era pandemik bagi usahawan mikro. Sama juga yang tadi tu usahawan kursus asas keusahawanan tu kita lebih fokus kepada informal dengan mikro lah. Dan lepas 2 kursus ni, kita akan follow through dengan one-to-one coaching. Kat sini usahawan-usahawan yang dah ada dengan kita, they can go for untuk personalized service lah. Maksudnya kalau ada time to time ada masalah, dia dah minta khidmat nasihat, kita akan bantu. Ini platform yang kita ada lah. Dan yang terakhir kat sini adalah program adaptasi teknologi digitalisasi. Ini macam mana kita nak usahawan kita dapat pendedahan adaptation teknologi. Macam dulu mungkin meniaga kecil-kecilan, berdasarkan cara yang tradisional, buka gerai, buka warung. Tapi bila kata kita tengok perubahan, bila kata berlakunya pandemik COVID-19 ni, banyak orang yang berjaya tukar dia punya platform perniagaan tu secara automatik. Sebab nak tak nak, itu cabaran yang kita ada. So secara tak langsung, program digitalisasi ni bergerak secara sendiri. Tinggal lagi kita nak enhancekan lagi lah untuk bantu usahawan-usahawan. Ini secara detail ni apa yang ada dalam modul dalam kursus-kursus yang kita sediakan lah. Kalau yang macam ada kursus ke asas keusahawanan tu, untuk 2 hari, itu adalah benda-benda yang kita dedahkan kepada perkara-perkara yang kita dedahkan kepada para usahawan. Dia akan didedahkan dengan sudut perundangan, asas-asas pengurusan perniagaan, macam mana nak berniaga offline, online. Itu yang asas yang dikongsi lah sepanjang 2 hari punya kursus. Surviving new norms ni dia punya lanjutan. Maksudnya khusus untuk usahawan mikro, macam mana kita nak terus berdaya saing menghadapi apa juga rintangan yang kita ada. Ini yang kita fokus kat dalam kursus yang selanjutnya. Kalau tuan-tuan perempuan tengok yang one-to-one coaching tu, apa yang saya cakap tadilah. Kita nak memastikan usahawan nak praktikkan apa yang dia belajar dalam 2 kursus yang sebelum tu. Ini untuk adaptasi teknologi tadi. Apa yang kita nak fokus kat sini, meningkatkan daya saing usahawan. Macam mana platform digital dapat membantu usahawan kembangkan lagi dia punya ni. Ini kita berusaha-sama dengan Malaysian Technology Development Corporation, MTDC, together dengan MEDEC dan Bank Rakyat lah. Kita tak dapat nak buat sendiri. So, ini yang dia punya link. Kalau katakan tuan-tuan perempuan nak dapatkan maklumat lanjut berkenaan adaptasi teknologi ni, kita boleh klik dekat link tu lah bawah. Okey, saluran penyampaian ini adalah kita punya contact point. Dah tahu package yang ada, yang mana bersesuaian dengan tuan-tuan perempuan. Ini adalah tempat-tempat yang kita boleh jumpa. Dan saya cakap tadi, kita dah ada 10 SMAC Center seluruh Malaysia untuk penolong semua state kita dah cover lah. Untuk Sabah, Sarawak, kita ada KKK dengan Kuching. Selain cawangan, ini adalah platform baru yang kita ada, QR2E. Ini respon to point. So untuk Borneo kita ada dekat Kuching dan juga Kota Kinabalu lah.
So pada tuan-tuan puan-puan yang nak berurusan dengan kita, okay, selain 10 SMAC Business Center yang kita ada seluruh Malaysia ni, okay, macam saya cakap tadi lah, boleh menghubungi juga kita punya cawangan-cawangan yang terdekat lah untuk maklumat yang lebih lanjut mengenai kita punya package pembiayaan. Okay, tapi itu adalah cara yang tradisional lah. Okay. Apa yang saya sajikan sekarang ni QR2E, okay, Quick Response to Entrepreneur. Ini adalah platform yang baru kita lancarkan dekat Bank Rakyat. Tuan-tuan puan-puan tak payah nak susah-susah lagi. Nak bergerak daripada tempat tuan-tuan puan-puan, nak jumpa kita, nak bertanya apa package yang kita ada. Dengan QR2E ni, tuan-tuan boleh cuba. Sekarang pun boleh cuba. Scankan kita punya kod tu, ya, kita akan dapat link untuk terus akses kita punya platform. So dekat situ boleh terus tanya apa yang kita nak ni, ataupun boleh daftarkan kita punya detail yang disediakan kat situ untuk program-program pembiayaan yang kita ada. Kita ada satu unit dekat head office yang akan respon tuan-tuan punya permohonan tu dalam tempoh 30 minit. So kita akan daripada platform ni dia akan channelkan kepada seluruh 10 SMAC Center tu lah, kepada mana yang berkenaan lah. So kita akan terus hubungi tuan-tuan dan puan-puan. So ini cara barulah, kita tak ada lagi katakan tunggu tuan-tuan ni, kita datang kepada tuan-tuan. So rasanya takat ni je lah kongsian saya untuk hari ni. Mungkin kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya sekarang. Balik kepada Florence. Okay, right. Terima kasih Cik Mio. So it's a very fruitful session Cik Mio. So we have welcome overwhelmed soalan untuk Bank Rakyat ni. So okay, very interesting hari ni Cik Mio. Saya sendiri pun some of the new information that we get from Cik Mio hari ni. Tapi we have a few soalan daripada kita punya viewers yang bertanyakan pasal BR Flexi. Dia tanya grace period tu ada charge interest tak? Dalam tempoh moratorium juga. Dia pembiayaan ni selagi mana dia dirilis memang akan ada. Tinggal lagi kita tak minta bayaran dalam tempoh pembiayaan dalam tempoh moratorium tu lah. Maksudnya bila kata 9 bulan tu kita charge, tinggal berapa amount kita charge dalam tempoh moratorium, kita dah factorkan dalam pembiayaan tempoh yang selebihnya. Okay, maksudnya kita bagi 7 tahun tu 84 bulan untuk BR Flex. Contoh kalau katakanlah untuk SME dengan koperasi kita bagi sampai 7 tahun. 7 tahun tu 84 bulan tu dah termasuk 9 bulan moratorium. Okay, maksudnya bila katakan kita kodkan bayaran bulanan balik tu, bayaran bulanan yang dibayar setiap bulan tu dah incorporate semua sekali tu. Oh, bukan okay. kita tak charge, tak ada charge. Tinggal lagi dalam tempoh 9 bulan tu memang tak ada bayar apa-apa lah. Okay. Itu soalan favorite tu. Soalan favorite. So, itu yang dia mesti dia orang nak tahu je yang tempoh 9 bulan tu. So another question, mungkin saya boleh ambil satu lagi question ni. Dia tanya, saya bagi dua teruslah Cik Mio boleh? Soalan. So yang pertama, adakah Bank Rakyat memberi pinjaman untuk persatuan perniagaan untuk mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan? Dan another one, adakah bayaran Bank Rakyat secara mingguan? Yang ni saya rasa mungkin yang Rakyat 2E kot, untuk soalan Rakyat 2E. Boleh ulang balik soalan yang pertama tadi. Soalan yang pertama tadi, adakah Bank Rakyat memberi pinjaman untuk persatuan perniagaan? Association rasanya, dia untuk macam UBS ke DCCI ke, mungkin macam tu kot dia punya soalan. Okay, untuk persatuan biasanya kita tak bagilah. Kita bagi untuk koperasi aja.
Sebab persatuan ni dia punya setup tu lain, tak sama. So untuk soalan yang kedua tu, bayaran mingguan tu cuma untuk anda peniaga usahawan-usahawan dan mikro. Macam usahawan yang kita bagi anda QR tu, anda rakyat tu itu yang bayaran mingguan. Okay, maksudnya kalau katakan, saya lupa nak kongsikan tadi. Kalau macam let's say katakan kita bagi bantuan pembiayaan sebanyak 5,000 untuk apa ni yang rakyat tu untuk usahawan-usahawan mikro, dia perlu bayar balik dalam bentuk mingguan lah, dia bukan bulanan. So maksudnya kalau katakan tadi saya ada nyatakan yang 20% rebate tu, okay, dia kena bayar tiap-tiap minggu tu without fail. Okay. So kita akan bagi rebate atas keuntungan yang bank dapat daripada pembiayaan tu. Tapi dengan syarat tadi itulah, dia tak boleh fail bayaran mingguan tu lah. Oh, okey. Okay. Saya harap dengan penjelasan tu the viewers boleh faham lah kot, ataupun kalau tak kita jelaskan lebih lanjut, mungkin kita boleh guna quick response to entrepreneurs tu tadi, mungkin juga boleh membantu tu tak? Betul. Sebab kita nak take up satu-satu soalan dekat sini, mungkin akan ambil masa, tapi saya advise all the viewers dekat luar sana untuk menggunakan quick response to entrepreneurs yang diperkenalkan tadilah kan, untuk kepada usahawan. Yang ini ni. Yes. Boleh cuba imbas terus sekarang pun boleh untuk cuba. Boleh tu access ke dia punya link tu. Viewers boleh try untuk, kalau katakan ada soalan-soalan ataupun pertanyaan mengenai kita punya pembiayaan ataupun terus nak mohon, boleh terus submit. Tapi QR2E ni kita operate during weekdays lah, sampai pukul 6. Sebab dia punya team yang manage tu, dia bukan macam customer service punya ni, dia designated punya team. okay. Saya harap all the viewers boleh dah dapat scan the QR code untuk bertanyakan soalan direct kepada Bank Rakyat untuk respon. So I think we leave dekat Bank Rakyat macam ni dulu. So saya mungkin kita teruskan dengan session seterusnya. Mungkin ada juga Cik Rantai untuk ingin jelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai moratorium. Saya rasa moratorium ni is a quite famous soalan juga sekarang ni, sebab mungkin ada juga yang bertanya bagaimana dengan interest sepanjang moratorium tu. Mungkin Cik Rantai boleh berkongsi sedikit lah. Okey, yang untuk moratorium yang 6 bulan ni, butiran lanjut akan dikeluarkan oleh bank masing-masing. Dia akan publish frequently asked question dalam dia punya website. Tapi secara umumnya ialah compounded interest tak akan dikenakan. Yang mana bermaksud faedah ke atas faedah sepanjang tempoh moratorium tersebut. Namun demikian, dari segi simple interestnya dia masih juga dikenakan secara keseluruhan. Tapi bagi kita sebagai peminjam, apa yang penting pada waktu ini ialah sekarang ini kita ada ruang yang untuk kita mendapat untuk kita sedikit ruang untuk bernafas sementara menunggu keadaan ekonomi pulih, sementara menunggu keadaan perniagaan kita pulih. Jadi 6 bulan ini sangat penting bagi kita. Jadi kita tak perlu membayar. Itu yang paling utama ya. Jadi mengenai pelanjutan mengenai pengenaan faedah dan sebagainya, itu adalah perkara yang bukanlah perkara yang utama pada tempoh ini. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan, faedah tidak akan compounded interest tidak akan dikenakan sepanjang tempoh tersebut. Tapi harus dibezakan antara compounded interest dengan
simple interest yang seperti biasa. Okay. Okey. Faham. Okey. Kita pun telah berlangsung selama sejam sekarang ni, lebih 1 jam lebih. Sebelum kita mengakhiri ni, saya nak nak tanya Cik Mio ke kata-kata ataupun ada advice untuk usahawan dekat Sarawak mengenai apa-apalah untuk diorang. Silakan Cik Mio. Terima kasih yang turut serta dalam rancangan ni bagi pihak Bank Rakyat. Terima kasih juga atas sokongan yang diberikan pada Bank Rakyat selama ni. Jangan risau, jangan malulah datang untuk bertanya apa produk yang kita ada. Sekarang kalau tak datang pun tak apa, QR2E dah ada. Gunakan platform QR2E. Dengan platform QR2E, kita akan approach tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh berkongsi apa yang perlulah dari segi pakej-pakej pembiayaan untuk bantu. Ataupun kadang-kadang ada juga customer, pelanggan yang dia tak tanya, niat asal mungkin nak tanya pembiayaan tapi dia minta bantuan consultation untuk bantu. Boleh juga, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Mio. So, saya nak juga Cik Rantai untuk memberikan apa nasihat ataupun kepada usahawan kita dekat sana ke yang very struggle dari pandangan pihak Bank Negara lah dengan keadaan pandemik kita sekarang ni. Yang penting ialah waktu ini ialah segala bantuan tersedia, macam-macam bentuk bantuan tersedia. Jadi dapatkan maklumat mengenai bantuan ini dengan melayari website kita yang khas seperti yang saya kongsikan tadi, iaitu www.bnm.gov.my/covid19 dan juga www.bnm.gov.my/RA untuk bantuan bayaran balik pinjaman. Jadi sekiranya ada terdapat kesulitan, harus datanglah, berikan kami maklum balas melalui borang RA survey yang tertera tadi. Okey. Kita akan cuba bantu sedaya upaya. Okey, alright. Okey, terima kasih Cik Rantai. So, saya summary-kan keseluruhan untuk sesi kita petang ni. So, tadi pihak Bank Negara pun, Bank Negara dan Bank Rakyat telah berkongsi dan maklumat yang sangat very informatif, sangat berguna pada saat-saat ini, macam untuk memudahkan PKS di luar sana ke, individu yang di luar sana ke, macam Bank Negara ada AKPK, boleh dirujuk jika ada apa-apa sebarang masalah. Lepas tu semua orang boleh mendapatkan information ataupun memberi feedback melalui RA survey juga. ISME kalau saya summary-kan, dan juga di bawah Bank Rakyat juga very interesting. Dia punya bantuan, kita ada yang paling menarik minat saya adalah RE2E, sebab dekat SME Corp pun banyak juga usahawan yang informal yang kita di bawah kita tak boleh nak bantu tapi Bank Rakyat mungkin boleh bantu. Dan juga yang quick response tu lah mungkin boleh diguna pakai oleh semua orang untuk mendapatkan easy access for the information. So sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita pada petang ini, Cik Mio dan Cik Rantai. So kita akan sudahi program ini dan sekali lagi salam sejahtera dan terima kasih semuanya. Stay safe and stay diligent. Bye. Terima kasih, bye.